perlu isi deskripsi tugas dalam Hermes bagi pegawai perkhidmatan pendidikan DG41. Jom kita ikuti tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Deskripsi tugas atau lebih dikenali sebagai GD, iaitu singkatan bagi bahasa Inggeris Job Description, merupakan dokumen yang akan menjelaskan tujuan perwujudan sesuatu jawatan. Jom, mari saya tunjukkan. Ada beberapa cara bagi yang selalu ke portal Hermes 2.0, sama ada bagi yang telah bookmarkkan ataupun anda type saja Hermes di paparan ini, Omnibox ini, and then kemudian akan adalah alamat Hermes, iaitu hermes2.eghermes.gov.my. Okey, terus klik laman ini, anda akan dibawa ke laman ke portal Hermes 2.0, iaitu sistem pengurusan maklumat sumber manusia. Maka masukkan di bahagian ID pengguna dan kata laluan. Tarik kata laluan dan hantar. Okey, dah pergi ke paparan ini, maka ada, nanti saya besarkan sedikit. Okey, ada deskripsi tugas di bahagian data perjawatan. Yang ini yang kita akan fokuskan. Klik di sini. Anda akan dibawa ke laman deskripsi tugas. Okey, di bahagian atas penjuru sebelah kiri ada bahagian dinamakan menu fungsi. Klik di situ dan akan keluar paparan selenggara komponen deskripsi tugas. Okey, klik je di sini. Okey, anda dibawa paparan ini. Klik pada nama yang berwarna biru. Kemudian akan keluarlah paparan seperti ini. Okey, kita tengok untuk elemen yang pertama, iaitu maklumat umum. Okey, kita ada elemen lain lagi lepas ini, iaitu tujuan perwujudan jawatan, accountability, dimensi, kelayakan akademik, kompetensi, pengalaman, pengesahan dan jana dokumen GD. Ada semuanya ada 9 di bahagian atas ni. Okey, kita ke maklumat umum, klik di sini. Okey, cukup mudah, hanya perlu tarik ringkasan gelaran jawatan sebenar untuk guru akademik. Okey, ada beberapa yang kita akan lihatlah contohnya lah. Di sini, okey, di sini kita ada ringkasan lah, contoh-contoh ringkasan bagi guru akademik tingkatan 6. Dia akan paparkan ringkasan, akan pilih GT6A. Manakala guru akademik biasa, kita ambil ringkasan dia sebagai GA sahaja. So, untuk kita fokus kepada pegawai perkhidmatan pendidikan siswazah DG41, untuk arus perdana, kita akan ambil GA. Okey. Dan satu lagi kena isi sebenarnya dekat bahagian bawah ni, iaitu grade GD. Ada paparan di sini pegawai perkhidmatan pendidikan DG41, DG44, DG48, DG52 dan DG54. So, untuk fokus kali ini kita pergi ke DG41. Okey. So, kita boleh klik tab, tekan tab untuk ke bawah, paparan bawah, ataupun kita boleh kecilkan view kita lah. Okey, untuk di bahagian bidang kita tak perlu isi apa-apa. Okey, tidak ada apa-apa di sini. Sub bidang pun tidak perlu. So, kita hanya perlu klik kemas kini. Okey, adakah anda pasti untuk kemas kini rekod ini? Okey, klik okey. Okey, berjaya disimpan. Okey.
Okey, terusnya kita pergi elemen yang kedua iaitu tujuan perwujudan jawatan. Kemudian kita klik tab ataupun anda boleh kecilkan dekat traffic light yang vertical ellipsis sini. Kita boleh kecilkan lah zoom kita untuk nampak paparan tambah dekat bahagian bawah ni. Okey, boleh klik tambah. Okey, di sini ada di mana ada kata kerja, ada objek, ada hasil. So, untuk itu kita telah diberi panduan tentang perwujudan jawatan. Okey, kita lihat sepintas lalu tujuan perwujudan jawatan. Tujuan perwujudan jawatan ada 3 frasa. Yang pertama, kata kerja. Yang kedua, objek. Dan yang ketiga, hasil. PN Terengganu telah diberi dalam di Google Drive yang mana kita boleh share. Okey, saya ambil perkara tersebut. Okey, contohnya di ini ini yang kita dapatlah maklumat umum untuk gelaran. Dah ada panduan lah diberikan di sini untuk DG41 file ini. Kita boleh ambil dekat Google Drive iaitu Guru Akademik DG41 Hakiki dalam Google Doc ni. So, untuk tujuan perwujudan jawatan telah diberikan ayat ini. So, hanya copy sahaja. Okey, untuk kata kerja sebenarnya kita ambil sampai di sini. Ada mengajar, mendidik, menilai dan mertaksir. Okey, mengajar, mendidik, menilai dan mertaksir. Okey, itu kata kerja. Bagi saya mudah kalau kita copy semua sekali dengan tekan Ctrl C. Ada setengah orang di klik kanan keluarlah paparan copy. Boleh ambil juga yang itu. Okey, saya copy dah tadi. Okey, sekarang ni saya akan pergi ke tujuan perwujudan jawatan. Okey, ada pilihan di sini. Kata kerja yang pertama tadi mengajar. So, apabila diteliti di bahagian drop down ni, dia tidak ada pilihan mengajar. Okey, memang tidak ada. Telah dilihat. So, apa yang kita perlu pilih? Lain-lain. Klik je lain-lain. Ya, cikgu. Okey, kemudian dah keluar satu kotak di bahagian bawah lain-lain. Kita pastekan tadi. Tapi sebenarnya paste dia tak akan jadi banyak lah. Okey, saya akan buang lah ni. Yang belakang ni. Okey. So, kata kerja kita mengajar, mendidik, menilai dan mertaksir. Okey, untuk objek yang terlibat dalam ayat tadi, objek adalah murid. Bermula dengan perkataan murid. Selari dengan Akta Pendidikan 1996 iaitu Akta 550, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Okey, sampai situ je sebenarnya. Ke arah memperkembangkan potensi individu ni, kita kena delete ataupun tekan je Ctrl X dan Ctrl V dekat bahagian hasil. Okey. So, ada 3 perkara di sini Kata kerja, mengajar, mendidik, menilai dan mertaksir. Objek dia murid selari dengan Akta Pendidikan 1996 iaitu Akta 550, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Hasil dia untuk mencapai ni, kita masukkan ayat ke arah memperkembangkan potensi individu secara holistik. Okey, dah siap, maksudnya kita kena simpan. Klik simpan. Okey. Berjaya disimpan. Okey, sekarang ni saya nak besarkan sikit. Okey. So, kita dapatlah paparan seperti ini. Dah selesai, maka kita pergi ke elemen yang kedua, accountability. Okey, di sini memang tidak ada rekod ditemui. Apa yang kita buat, sama ada kita nak kecilkan ruangan tadi kepada zoomkan dia kepada yang peratus yang lebih kecil atau hanya tekan tab sahaja. Okey,
ada perkataan tambah di sini. Okey, so kita klik perkataan button tambah ini. Okey, macam tadi juga kita ada mandatory, kata kerja, objek dan okey, saya turunkan dengan tab lah. Dia dekat bawah tu, tak menampak kan. So, kalau nak kecilkan view dia, kita akan nampak macam tadi jugalah hasil. So, kat mana kita nak isi perkara ini? Okey, telah diberikan deskripsi kerja kita tadi. Okey. Untuk accountability, ada di sini untuk Digi41 kita ada 8. Okey, saya scroll ke bawah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, saya ambil yang atas ni. Okey, saya paste kat sini dulu sebenarnya. Perkataan yang saya nak ambil kata kerja dia adalah melaksanakan. So, dekat pilihan ni, saya cari melaksanakan. Okey. Ada tak? Okey, ni kan. Okey, kita klik melaksanakan. So, di sini saya kena buang lah. Okey. PDP adalah sebagai objek lah yang menggunakan kaedah pedagogi yang bersesuaian. Cukup sampai di situ. Maaf ya. Okey, yang ni yang belakang ni saya buang. Saya keluarkan. Sebenarnya saya tekan Ctrl X sajalah. Batuk pula. Okey. Okey, nampak saya letak dekat hasil bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai. Okey. Kita tekan tab untuk cari butang simpan. Apalah. Okey. Dah siap. Bahagian pertama. Kita ada lagi, bukan sampai di sini. Okey, cuba perhatikan apa yang kita dapat tadi. Okey, yang ini so di sini untuk accountability yang pertama ada 5 tugas utamanya. So anda kena copy lah semua ni. Okey, sebenarnya boleh copy satu persatu. Tapi untuk memudahkan saya suka copy semua dulu dekat tugas. Okey, saya klik tambah. Okey, saya letak kat sini. Okey. Dia sebenarnya ada 5 kan? Saya ambil, saya buang balik yang 4 tadi. Saya ambil satu je. Untuk tambah. Saya paste kat bawah pula. Okey. So, yang pertama tadi menyediakan rancangan PDP tahunan dan harian. Yang kedua, menyediakan sumber pendidikan secara kreatif. Saya tambah lagi. Saya buang yang 2 ni. Okey, yang ketiga melaksanakan PDP yang bersesuaian berdasarkan rancangan pengajaran harian RPH. Tambah lagi sebab dia ada 5 kan tadi. So yang keempat ni, okey, yang kelima ni saya delete lah sebab saya copy sekaligus. Okey, membimbing murid bagi peningkatan prestasi. Tambah yang kelima. Alamak, silap. Yang ni patut buang kan tadi. Okey, membuat refleksi dan penambahbaikan. So, ada 5 tugas utama untuk kita punya accountability yang pertama tadi lah. Okey, so kita simpan yang ini. Okey. Okey, dah dapat macam ni. Okey, ini baru selesai satu. Yang kedua, kita kena tambah lagi sebab ada lagi 7. Untuk Digi41 ada 8 semua sekali. So, saya tekan tab untuk pergi ke klik tambah sekali lagi. Okey, macam tadi juga. Okey, kita lihat. Alamak, silap lah pula.
Okey. Untuk accountability yang kedua, melaksanakan penilaian dan pertaksiran ke atas perkembangan dan pencapaian murid, program, aktiviti bagi mencapai objektif yang dirancang. Okey, saya copy ni semua. Okey, sebenarnya melaksanakan ni kata kerja. So, saya akan delete lah. Untuk cari dekat bahagian atas ni, cari perkataan melaksanakan. Okey, dah jumpa. Melaksanakan, saya klik. Okey, yang jadi objek sebenarnya penilaian dan pertaksiran ke atas perkembangan dan pencapaian murid, program, aktiviti. Cukup sampai situ. Yang belakang ni kita Ctrl X sahaja. Kita Ctrl V dekat bahagian bawah untuk hasil bagi mencapai objektif yang dirancang. Okey, selesai. So, saya tekan tab untuk pergi ke button simpan. Okey, simpan. Okey. Kemudian, untuk melengkapkan tugas utama, saya akan klik button tab. Okey. Dan ambil tambah. Okey. Kita pun copy yang tadi. Untuk yang elemen yang kedua ni ada 7 tugas utama. So, kita copy. Cikgu boleh copy satu-satu. Yang ni saya tunjuk satu-satu lah. Copy satu-satu. Nombor 1. Kita copy. Letak kat sini. Okey. Lepas tu kita tambah. Kita copy lagi. Yang kedua, iaitu mengukur dan menilai perkembangan dan pencapaian murid, program atau aktiviti. Ctrl copy. Ataupun boleh klik macam ni, Ctrl copy. Saya suka tekan Ctrl C. Dia mudah lah. Cepat. Okey, kita pun Ctrl V. Okey, satu-satulah. Yang ni cara satu-satulah. Okey, tambah lagi kan. Okey, tambah. Kita ambil yang ketiga. Tambah yang ketiga. Okey, tambah lagi yang keempat. Nampak ni kan. Saya suka copy semua sekali ni. Okey, macam ni kita buat. Satu kan. Lepas tu saya delete atas ni. Saya ambil tinggal satu je. Memantau. Ctrl X saya tekan. Lepas tu saya Ctrl V dekat bawah ni pula. Tu saya delete balik yang atas ni. Menyediakan pelaporan yang kelima. Tu tambah lagi yang keenam. Okey. Membantu ni sampai sini. Okey. Membantu merangka cadangan program atau aktiviti intervensi berdasarkan data penilaian dan pertaksiran, iaitu data driven decision making. Okey, tambah yang ketujuh yang terakhir. Okey, iaitu membantu merangka strategi idea baharu dalam pelaksanaan penilaian dan pertaksiran murid, program atau aktiviti. Okey, jangan lupa simpan. Okey. Okey, baru dah siap yang kedua. So, kita ada lagi 6 elemen untuk accountability. Okey, apa yang kita perlu buat? Tekan tab. Okey, tambah. Okey, yang ketiga ni, macam tadi, kita tengok kita punya elemen yang ketiga, iaitu melaksanakan pengurusan kokurikulum bagi mengoptimumkan bakat dan potensi murid. So, kata kerja dia adalah melaksanakan. Okey. Saya paste dulu kat sini. Melaksanakan, kita delete dulu, kita cari dalam ni, melaksanakan. Melaksanakan. Okey,
Klik yang ni. Okey, bagi mengoptimumkan bakat dan potensi murid ni sebagai hasil. So, kita boleh tekan Ctrl X dan Ctrl V untuk di bahagian bawah. Okey. Tekan tab untuk ke bawah, kita simpan. Berjaya disimpan. So, apa yang kita nak tambah adalah tugas utamanya. So, kita tekan tambah. So, ambil balik deskripsi tadi. Ada 4 di sini. Okey, saya klik. Saya copy semua 4-4 ni. Okey, yang pertama, merancang pelaksanaan aktiviti kelab, persatuan, badan beruniform dan sukan atau permainan. So, kita tambah lagi, ada 4 semuanya. Yang kedua tadi, memantau kemajuan murid. Tambah lagi untuk yang ketiga, saya Ctrl V. Okey, saya delete. Saya tekan Ctrl X 1. Yang delete yang keempat lah, untuk saya letak kat bawah nanti. Merekod dan menganalisis kemajuan murid yang ketiga. Lepas tu tambah yang keempat. Yang saya dah Ctrl X, saya Ctrl V di sini. Membimbing dan melatih murid bagi peningkatan potensi. Okey, cukup 4 tugas utama bagi accountability yang ketiga tadi kan. Okey, simpan. Okey, dah ada 1, 2, 3. Sudah. Okey, dah ada 3 kan? Okey, yang keempat. Okey, yang keempat, kita ada membantu pengurusan haiwan murid bagi memastikan kebajikan setiap murid terpelihara. So, saya copy yang ini. Membantu pengurusan. So, kita cari perkataan membantu. Okey, atas sekali kan? Membantu. Bagi memastikan membantu pengurusan haiwan murid sebagai objek. Yang belakang ni adalah hasil. Bagi memastikan kebajikan setiap murid terpelihara. Okey, saya delete yang ni. Ctrl X, saya pun Ctrl V di bawah. Okey, selesai. Simpan. Okey, tambah untuk tugas utama. Okey, ni ada 6 semua sekali. So, kita paste kat sini, Ctrl V. Tapi kita terpaksa delete balik yang 5 lagi tu. Ctrl X sahaja. Lepas tu tambah. Okey, yang kedua, menguat kuasa peraturan sekolah. Lepas tu tambah. Yang ketiga, memastikan keselamatan murid diutamakan. Yang ni saya Ctrl X saja. Saya nak paste dekat bawah. Memastikan kesihatan murid terjaga sebagai yang keempat. So, saya Ctrl X sahaja yang lebihnya. Kemudian saya Ctrl V balik. Mengenal pasti keperluan bantuan pelajar kepada murid. Yang selebihnya saya Ctrl X. Lepas tu saya akan klik tambah. Dan yang terakhir tu saya isi mengenal pasti keperluan murid dalam aspek sosial, psikososial, kesejahteraan mental dan kejayaan murid. Okey, dah siap. Simpan untuk elemen ini.
Okey. Okey. Okey, so kita dah ada 4. Okey. Tambah lagi. Ada 4 lagi iaitu membantu melaksanakan bimbingan dan pementoran secara berterusan untuk peningkatan prestasi organisasi. Okey, saya copy ni semuanya. Okey, saya akan paste di sini. Okey, saya buang membantu ini. Membantu melaksanakan bimbingan. Okey, saya Ctrl S. Saya ambil lain-lain. Oh, ada. Membantu melaksanakan. Okey, ada kan? So, kita ambil dah ayat kata kerja yang telah diberi pilihan membantu melaksana. Ada. So, kita pisahkan untuk objek tadi dengan hasil. Untuk peningkatan prestasi organisasi ni, kita hasilkan. Jadi, kita tekan Ctrl X. Kita klik Ctrl V untuk isi di bahagian bawah. Okey, kemudian kita tab untuk simpan. Kita tambah pula tugas utama. Okey. Kita tambah tugas utama. Okey, untuk elemen ini, untuk accountability ini, kita ada 2 sahaja. So, saya ambil semualah. Okey, saya akan ambil semua. Saya akan Ctrl V di bahagian ini. Tapi saya delete yang kedua tu, Ctrl X kan dia. Lepas tu saya tambah, saya isi kat bawah. Ctrl V. Okey, selesailah. So, kita ada tugas utama ni untuk elemen ni, accountability yang kelima, membantu membimbing guru baharu dan rakan sejawat dalam penambahbaikan PDP, co-curriculum dan hak ehwal murid. Jadi yang kedua, membantu membimbing guru baharu dan rakan sejawat dalam pembangunan profesionalisme berterusan. Okey, kita simpan. Okey. Okey, dah cukup 4. Okey, tengok. 1, 2, 3, 4. Okey, ada 5 kan? So, kita tambah lagi 1. Yang ke-6. Kita tambah lagi 1. Ada lagi 3. Okey. Membantu memberikan khidmat kepakaran kepada rakan sejawat, pemegang taruh dan pihak luar untuk peningkatan profesion keguruan. So, saya copy yang ini. Okey, saya ambil yang membantu memberikan ni kata kerja kan? Okey, kejap. Membantu memberikan. Okey, tidak ada perkataan membantu memberikan. Okey, kita ambil lain-lain. Saya kontrol sini, membantu memberikan. Okey, saya delete yang ini. Okey, so objek kita adalah khidmat kepakaran kepada rakan sejawat, pemegang taruh dan pihak luar. Okey, yang belakang ni untuk peningkatan profesion keguruan, kita akan masuk dekat hasil. So, saya tekan Ctrl X dan Ctrl V untuk paste di bahagian bawah. So, saya tekan tab untuk simpan. Okey, selesai yang ini. Okey, lepas tu kita tab sekali lagi. Untuk tambah tugas utama dia. Okey, apa dia tugas utama dia? Ada 2 juga. So, kita copy semua ni. Saya Ctrl V. Lepas tu saya buang yang bawah ni. Saya Ctrl X. So, saya tambah. Saya letak Ctrl V. Jadi, ada tugas utama di sini ada 2 Membantu menyumbang khidmat konsultasi berkaitan idea, program, aktiviti yang mempunyai nilai tambah
dalam pelaksanaan PDP, pengurusan kokurikulum dan hak ehwal murid serta bidang kepakaran pada peringkat daerah, negeri, kebangsaan. Okey, yang kedua dia membantu mencetus dan memudah cara inovasi dan pembentukan konsep idea, program, aktiviti yang mempunyai nilai tambah dalam pelaksanaan PDP dan pengurusan kokurikulum serta hak ehwal murid. Okey, kita simpan. Okey, so kita dah ada 6 tadi kan? Okey. Cek balik. Ada 6. Okey, betul tak? Okey, 6. So, tambah lagi untuk 2 lagi. Accountability. Okey, apa ayat dia? Ayat dia melaksanakan tugas-tugas sampingan berkaitan kurikulum, kokurikulum dan hak ehwal murid untuk mencapai matlamat yang ditentukan. Okey, saya suka copy semua dulu. Okey. So, kita pergi dekat objek. Okey, kita cari melaksana memang ada kan tadi. Okey, so yang ni kita delete dulu. Melaksanakan. Okey, dah ada. So, yang mana jadi hasil dia? Mestilah yang ini untuk mencapai matlamat yang ditentukan. Okey, saya tekan Ctrl X. Saya Ctrl V di bawah. Okey, jadi ini untuk accountability yang ke-7. So, simpan. So, kita tambah untuk tugas utamanya. Ada 4 di sini Okey, kita copy je semua, tak apa. Tak ada masalah. Mempercepatkan sebenarnya. Okey. So, saya ambil yang 3 lagi. Saya Ctrl X. So, saya tambah untuk yang kedua. Yang pertama tadi melaksanakan pendaftaran dan perekodan murid berkaitan pengurusan dan pentadbiran sekolah, kurikulum, kokurikulum dan hak ehwal murid. Yang kedua, okey, yang ni saya Ctrl X. Membantu pelaksanaan hal-hal berkaitan pengurusan dan pentadbiran sekolah, kurikulum, kokurikulum dan hak ehwal murid. Okey, kita tambah yang ketiga. Melibatkan diri dalam komuniti pembelajaran profesional, iaitu PLC. So, tambah yang keempat. Melibatkan diri dalam pembudayaan, pendidikan untuk penambahbaikan PDP. Okey, simpan. Okey. So, kita dah ada 7. So, yang terakhir lah, yang ke-8 untuk Digipop 1 ni. Yang ke-8 mudah je, ada 2 saja dia punya tugas utama. Okey, yang ni kita copy semua macam biasalah. Copy je semua. So, ambil kata kerja menyokong. So, menyokong ada tak? Menyokong. Tak ada menyokong. Okey, tidak ada. Maka saya ambil yang lain-lain. So, tarik di sini ataupun paste yang tadi. So, yang mana yang jadi hasil? Okey, ke arah kecemerlangan murid jadi hasil. Ctrl X di sini, saya ambil, saya pastekan dekat hasil. Okey, dah selesai. So, saya simpan. Okey. Okey, tambah untuk tugas utama yang mana 2 tadi kan. Okey. Membantu. Yang ini Okey, yang ni saya isi yang untuk tambah yang kedua. Okey.
iaitu membantu pelaksanaan dan pembudayaan jalinan dan jaringan. Yang kedua, membina hubungan kerjasama dengan ibu bapa atau penjaga. So, simpan. Okey, berjaya disimpan. Okey, yang ini accountability kita dan tugas utama telah selesai. Untuk DG41 ada 8 semua sekali dan semuanya telah siap di copy paste. Dah selesai. Okey. So, boleh kita ke elemen yang keempat, iaitu dimensi. Okey, apa yang kita perlu? Tekan tab je. Okey, ada tambah kat sini. Okey, macam mana kita nak buat dimensi? Bantuan yang diberikan, panduan yang diberikan untuk dimensi bagi DG41. Okey, ada 3 sini. Okey, kita ambil bilangan murid yang dipertanggungjawabkan bagi setiap kelas mata pelajaran. Okey, kita copy je yang itu. Okey, apa yang kita perlu pilih sebenarnya di sini, lain-lain. Okey, lain-lain. Dan kita pastekan di bahagian bawah tadi, bilangan murid yang dipertanggungjawabkan bagi setiap kelas mata pelajaran. Apa yang dah? Nyatakan kelas dan bilangan murid bagi setiap kelas. Nyatakan kelas dan bilangan murid bagi setiap kelas. Okey, saya dah ada sebenarnya. Untuk BI 1IA, masukkan bilangan pelajar dalam kelas 1A yang diajar. (20 pelajar). Okey, saya cepatkanlah skop ni. Nanti saya edit semula bilangan pelajar ni kepada nilai yang sebenar. Tapi untuk tunjuk pada video ni, saya akan tunjukkan contoh bahasa Inggeris 1IA 20 pelajar, bahasa Inggeris 1IJ 20 pelajar. Maknanya kita nyatakan semua kelas yang kita ajar lah. BI 3IR 20 pelajar. Contohnya lah. Okey, skop dia ni di bahagian skop. Okey, dah siap yang ni. Kita tambah lagi. Okey, sekejap turunkan sikit. Saya kecilkan sikit. Okey, yang kedua ni. Untuk yang kedua, juga saya akan pilih lain-lain So, kita ambil yang tadi, iaitu masa PDP mengikut surat perkeliling iktisas yang sedang berkuat kuasa, di mana minimumnya 22 waktu seminggu. Okey, kita copy dulu yang ini. So, saya pastekan di bahagian bawah dia. Okey, kita besarkanlah sedikit. Okey. Saya akan tarik di sinilah. Okey, salah. Okey, saya copy sini balik. Copy selected text tadi daripada Telegram yang saya ambil tadi. Okey, data tadi. Okey, di sini saya tulis masa PDP contoh yang saya tulis lah. BI 1IA 5 waktu seminggu. BI 1IJ 5 waktu seminggu, BI 3IH 6 waktu seminggu. Kita tulislah semua kelas yang kita mengajar pada waktu tu dalam seminggu. Kelas dengan mata pelajaran. Okey, pilih untuk yang ketiga, kita pilih juga lain-lain.
So kita copy yang tadi. Yang ketiga tadi, kelab, persatuan dan atau badan beruniform dan atau sukan permainan yang dipertanggungjawabkan, di mana minimumnya adalah 12.3 jam setahun, iaitu 36 jam setahun. 12 perjumpaan dengan setiap perjumpaan adalah 3 jam. So kalau jika dalam setahun kita ada 36 jam bagi setiap kelab, persatuan dan atau badan beruniform dan atau sukan dan permainan. Okey, kita paste kat tadi. Silaplah pula. Okey, kejap Saya copy kat ni. Okey, saya paste di bawah ni. Okey, harap cikgu nampak lah. Nanti saya besarkan. Okey, nampak kan? Okey. Okey, contoh. Copy je data ni daripada sini. Okey. Okey, guru penasihat Pandu Putri guru penasihat kelab bola baling rumah sukan, guru penasihat rumah sukan Temanggung, guru penasihat kelab kebudayaan dan gamelan, okey, semua ni adalah, okey, kejap dia setiap perjumpaan dia ni adalah 36 jam setahun. Okey, siap ini. So dah siap isi untuk semua Pandu Putri. Ni guru pemimpin ya. Okey. So saya tekan tab untuk simpan Okey, so inilah cara isi ni. Okey, setahun 36 jam setahun. Ni paling minimal lah. Kalau lebih tak apa. Okey. Dah siap yang ini. Kita terus kepada kelayakan akademik. Okey, tak ada lagi. Tak je. Klik kemas kini. Okey, tekan pilihan. Okey, untuk permintaan daripada JPM yang diberikan panduan, kita kena pilih ijazah sarjana muda dengan kepujian. Atau mungkin ada yang ada ijazah sarjana muda, pilih ijazah sarjana muda. Yang dengan kepujian, pilih dengan kepujian. Okey, selesai. So, yang ni kita kena simpan lah. Jangan tak simpan. Simpan. Okey, selesai yang ini. Kita pergi kepada tadi untuk panduan tadi kita tengok semula ni. Okey, ini yang kita diberi panduan lah. Kelayakan akademik, ikhtisas, ijazah sarjana muda dengan kepujian. Okey, untuk kompetensi ni ada 10 di sini. Kita kena isi belaka ke 10 ni, ke semuanya, ke 10 ni. Okey. So klik kompetensi.
tu kita klik tab untuk kemas kini. Okey, masukkan yang 10-10 yang kita copy tadi. Sebenarnya kita masuk satu persatu, tapi saya ambil semua tadi saya Ctrl add semula. So saya tekan tambah untuk yang kedua. So tambah lagi untuk yang ketiga. Okey, yang ketiga ni pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama tadi, kejap kita tengok atas semula ya. Cara nak tengok, saya kecilkan lah. Okey, yang pertama pedagogi isi kandungan mata pelajaran. Yang kedua penyampaian mata pelajaran yang diajar. Yang ketiga pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP. So yang keempat kalau yang keempat saya besarkan dulu. Okey, saya tambah Okey, tambah dulu yang keempat. Okey, yang keempat adalah penilaian dan pertaksiran. Yang selebihnya saya kena delete Ctrl X. Tu saya ambil tambah lagi. Yang kelima saya ambil pengurusan murid. Alamak, silap lah pula. Pengurusan bilik darjah. Yang kelima pengurusan bilik darjah. Okey, tambah lagi. Yang keenam akan jadi pengurusan pelaksanaan co-curriculum. Okey. Okey, tambah lagi yang ketujuh. Yang ketujuh barulah pengurusan murid. Tambah lagi. Saya pun Ctrl V dekat sini. Saya Ctrl X yang bawah tu. Bimbingan dan pementoran. Tu tambah lagi. Yang kesembilan dia akan jadi penggunaan dan pengaplikasian TMK. Ctrl X. Okey, tambah yang ke-10. Selesai. Pelaksanaan kajian pendidikan. Simpan. Okey, selesai untuk kompetensi. Okey. So, kecilkan balik. Okey, last pergi ke pengalaman. Tekan tab untuk kemas kini. Okey, untuk yang diberikan oleh jabatan, yang untuk pengalaman DigiPop 1, kita kena ambil tiada. Untuk tempoh pengalaman tu kita kena ambil sifar. Jadi kita ikut je yang diberikan. So saya akan ambil tiada. Yang ni kita kena isi sifar. So saya tabkan, saya simpan. Okey, simpan. Selesai. Okey, pengesahan. Okey. Yang ni adalah pengesahan lah. Kalau sepatutnya lah di sini dia tidak ada pengesah, tiada pelulus lagi kalau siap, selesai dah selesai puas hati, barulah hantar. Tapi kita yang ni saya tak hantarlah dulu untuk semak bagi tuannya. Okey, di sini saya paparkan lah. Dia macam ni lah. Anda akan dapat deskripsi tugas. Okey. Okey. Dan ini kalau tekan jana, dia kena buat pengesahan dululah. Okey, maksudnya kita dah selesailah di sini. Okey, itu sajalah. Saya harap dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi deskripsi tugas bagi pegawai perkhidmatan pendidikan Digi 41. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih.